Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada malam ini kita akan mengadakan satu forum yang berkaitan dengan diversity dan flexibility. Forum percamahan ilmu ini kita tampilkan 4 ahli panel. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Zailani bin Abdullah sebagai moderator pada hari ini. Terusnya ahli panel yang pertama Muhammad Nasuha bin Muhammad Fauzi. Panel kedua Aziz bin Jahaya. Panel ketiga Nur Firdaus bin Muhammad Nur. Dan panel yang keempat Muhammad Nabil Ashraf bin Muhammad Azhar. Kita terus pergi kepada perbincangan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan diversity? Boleh Saudara Aziz terangkan. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan terima kasih kepada moderator kita Encik Zailani Abdullah. Okey, diversity, apa yang dikatakan diversity dalam organisasi menurut FIFA 2002 ialah organisasi yang inovatif akan menggalakkan dan menyokong pekerja untuk mengemukakan idea baru dan mencuba perkara baru. Apabila seorang pekerja melakukan kesilapan, mereka tidak boleh dicela atau dihukum oleh pihak pengurusan. Dengan itu, pekerja dia akan lebih semangat dan tidak cepat putus asa dalam cuba perkara baru. Terdapat 2 jenis persekitaran kerja yang boleh mempengaruhi keinovasian dalam organisasi. Persekitaran kerja luaran dan dalaman. Persekitaran kerja luaran adalah faktor atau elemen yang datang daripada persekitaran luar organisasi seperti undang-undang, dasar kerajaan, ekonomi, persaingan maklumat dan teknologi. Persekitaran kerja dalaman pula merupakan suasana atau elemen yang wujud di dalam persekitaran kerja organisasi. Baik, itu ialah diversity. Bagaimana pula dengan flexibility? Apakah yang dimaksudkan dengan flexibility? Kita ajukan soalan ini kepada Saudara Nasuha. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Okey. Flexibility ini kita boleh tengok daripada 2 sudut, iaitu satu untuk objek barang. Kalau barang ini fleksibel ini maksudnya melenturkan. Maknanya flexibility adalah kemampuan objek untuk membungkuk tanpa risiko untuk melanggarnya. Okey. Kita boleh tengok dari sudut nilai pula, kelenturan sebagai nilai. Okey. Perwatakan manusia yang fleksibel berkaitan dengan kepribadian seseorang. Dia boleh menerima idea atau menyesuaikan diri dengan keadaan dengan situasi yang baru. Seseorang yang baik, dia mesti mempunyai sifat toleran, ramah, berpengertian dan lain-lain. Itu maksud fleksibel untuk objek dan kelenturan sebagai nilai. Okey, itu ialah flexibility. Jadi apa yang boleh kita dapat di sini, diversity dan flexibility ini ialah tidak lari dengan inovasi. Jadi boleh Encik Nabil terangkan apa pula yang dikatakan inovasi? Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya terangkan tentang inovasi. Inovasi ini telah bermula sejak daripada tahun 1930-an. Yang mana inovasi ini saya rekahkan je. Dia adalah sesuatu perkara ataupun perkembangan yang sentiasa berkembang. Yang mana selaras dengan kajian R&D, Research and Development. Dan seterusnya, inovasi ini meliputi inovasi produk, inovasi proses, inovasi perkhidmatan dan lain-lain lagi. Okey, itu inovasi lah. Boleh Encik Firdaus panjangkan lagi ataupun boleh ulas lagi berkaitan dengan inovasi ini. Dipersilakan Firdaus. Okey. Terima kasih Tuan Moderator dan Saudara Nabil bagi menerangkan maksud inovasi dan juga contoh-contohnya. Untuk pantauan semua, inovasi juga adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik.
Ini bermakna setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak akan bersaing untuk menghasilkan idea kreatif bagi memanfaatkan organisasi bersama. Selain itu, inovasi juga disimpulkan secara mudah bahawa inovasi sebagai penghasilan baru berdasarkan proses penyusunan semula. Ketiga, menggunakan unsur yang sedia ada. Dan keempat, penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai. Oh, jadi dapat diketahui di sini inovasi ni ialah suatu pada yang dah ada, kita perbaikkan lagi. Ya, betul. Betul, Ya, betul, Saudara Firdaus. Okey, seterusnya apakah kaitan pula diversity dan flexibility ni dalam inovasi? Saya ajukan soalan ini kepada Saudara Aziz. Dipersilakan. Okay, inovasi organisasi merupakan kecenderungan organisasi untuk melaksanakan sesuatu pembaharuan melalui projek, proses atau perkhidmatan yang mana akan memberi pengaruh besar daripada sumber pemasaran, sumber teknologi, kemahiran, pengetahuan, kemampuan atau strategi atau keuntungan kepada organisasi. Garcia dan Carantone 2002. Keinovasian organisasi dalam kajian ini dinilai daripada dua sudut, iaitu kecikapan dan keberkesanan. Organisasi yang inovatif boleh mengendali, melaksana atau adaptasi pembaharuan idea atau projek dengan cekap dan berkesan. Okey, dalam kajian case oleh Muhammad dan rakan-rakan pada 2010, yang kita nampak inovasi itu masa itu adalah pada permulaan untuk batch pertama USM, seramai 57 orang telah diterima masuk, tetapi pada masa itu kampus Sungai Ara tidak dapat disiapkan. Kumpulan pertama pelajar ni dia ditempatkan di Maktab Perguruan Bukit Gelugur yang dipinjamkan oleh Kementerian Pelajaran. Okey, kampus yang sepatutnya di Bukit Gelugur telah dipindahkan ke Minden, kawasan yang lebih luas dan lebih cantik lah, seluas 500 ekar. Okay. Specialnya di USM ni, kebanyakan pusat pengajian dia menggunakan sistem tradisi iaitu fakulti. Tetapi USM ni dia menggunakan sistem pusat pengajian. Sistem pusat pengajian ni dia menyatukan subjek pengajian dengan kursus-kursus yang lain yang dapat memenuhi keperluan pengijazahan yang mengkhusus di dalam sesuatu bidang yang dipilih. Okey. Pendekatan ini menyebabkan USM dia dapat menghasilkan para graduan yang diasuh dan dididik untuk menjadi serba boleh. Jadi yalah, kalau kita tahu pun Universiti Sains Malaysia ni pun dia memang salah sebuah universiti yang terkemuka di Malaysia ni lah, antara top universiti yang ada di Malaysia. Kita berbalik semula kepada inovasi tadi, sebab belum habis lagi berkaitan dengan inovasi. Apakah sumber-sumber inovasi berkaitan dengan matlamat yang jelas? Matlamat jelas berkaitan dengan inovasi. Boleh Saudara Nabil terangkan sumber-sumber inovasi yang berkaitan dengan matlamat yang jelas? Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya jelaskan yang bahawa matlamat ni penting. Matlamat yang jelas ni penting. Sebagaimana kita dapat tengok, saya petik daripada sejarah, orang kata penerbitan ataupun wujudnya dunia penerbangan, yang mana adik-beradik The Wright Brother, yang mana dua beradik ini keinginan untuk terbang, yang mana untuk dia lebih capai daripada satu tempat ke satu tempat tu dengan lebih cepat. Jadi diorang ni mereka satu kenderaan yang di mana diorang wujudkan ni beberapa kali. Kalau ikutkannya diorang ni gagal, akan tetapi diorang mempunyai satu matlamat yang betul-betul jelas, yang mana diorang ingin mewujudkan sebuah kenderaan yang boleh terbang. Jadi terima kasih kepada The Wright Brother ni, kita dapat orang kata tengok adanya kapal terbang sekarang. Okey, itu berkaitan matlamat yang jelas ya sebagai sumber-sumber inovasi. Okey, terima kasih Tuan Moderator.
Berkaitan kepimpinan inovasi, kepimpinan inovasi maksudnya adalah falsafah dan teknik yang menggabungkan gaya kepimpinan yang berbeza untuk mempengaruhi pekerja menghasilkan idea produk dan perkhidmatan yang kreatif. So, peranan utama dalam amalan kepimpinan inovasi adalah pemimpin inovasi. Kepimpinan inovasi lebih dikenali sebagai innovation leadership, iaitu menghasilkan fokus baru pada peranan pemimpin dalam membentuk inovasi ataupun menerapkan inovasi dalam pemimpin-pemimpin yang lain. Okey, begitu. Seterusnya kita pergi pula kepada penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Boleh huraikan Cik Aziz. Okey. Silakan. R&D atau penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya dia sangat penting dalam menjayakan sebuah inovasi. Peranan dia ni perlu diperluas dalam semua bidang bagi mendapat idea produk atau idea yang tinggi kualitinya bagi memenuhi cita rasa pengguna. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada pembangunan modal insan. Kita ajukan soalan ini kepada Nasuha, dipersilakan. Okey, dalam pembangunan mencorakkan modal insan ni, kekuatan modal insan ni amat dititik beratkan untuk mencapai inovasi. Dia yang berkualiti, dia mesti merujuk kepada pembangunan sumber manusia yang menghasilkan individu yang berilmu, berkeyakinan, berdisiplin, inovatif, dinamik dan berdaya saing. Tengok di USM ialah teknologi maklumat, ICT. ICT ni adalah sumber yang sangat penting dalam menjalankan inovasi. Dia menguruskan penggunaan, perkhidmatan, keselamatan dan juga pengurusan. Isu-isu kerahsiaan, keadilan, hak asasi semua ada di dalam ICT. Tuan Moderator, saya tambah sikit boleh? Boleh. Baik. IR 4.0 yang mana kita ada revolution. Kita dapat tengok dekat pasaran bursa, sebagai contoh saya petik. Kita sekarang wujudnya AI, Artificial Intelligence, yang mana AI ni akan scan ataupun akan mentafsirkan mana-mana counter yang sesuai ataupun counter yang dapat dibeli untuk pada hari tersebut. Maksudnya tak payahlah kita nak buat penilaian tertentu. Sebaliknya, kita dapat tengok AI ni akan memberi maklumat kepada kita. Kita hanya klik setuju ataupun tidak sahaja. Okey, terima kasih Cik Nabil. Begitu banyak juga perkongsian yang kita dapat tadi. Seterusnya kita pergi soalan yang seterusnya berkaitan dengan halangan-halangan kepada inovasi. Apakah halangan-halangan? Kita ajukan ini kepada Firdaus. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. So, antara halangannya macam lambat bertindak. Kehidupan pada masa sekarang penuh dengan ketidakjangkaan dan memerlukan manusia yang berfikiran pantas. Teknologi terkini yang sering berubah memerlukan manusia cepat bertindak serta bersedia mempelajari sesuatu baru supaya mereka tidak ketinggalan. Contoh, seorang itu haruslah bertindak dengan pantas sama ada dari segi fizikal atau mental dalam membentuk inovasi baru supaya inovasi yang dibentuk lebih kreatif dan tidak ketinggalan zaman. Ada tak cadangan penambahbaikan bagi inovasi ini? Kita persilakan pula Cik Aziz, dipersilakan. Okay. Cadangan penambahbaikan. Okay. Untuk cadangan penambahbaikan, ada beberapa perkara yang perlu diterusi. USM perlu merancang dan mengurus inovasi atau penyelidikan yang berkaitan termasuk penyataan nilai, faedah dan keuntungan kewangan dan sosial, kepercayaan dan nilai inovasi. Selain itu, strategi dan proses termasuklah strategi inovasi yang digunakan untuk bersaing dengan IPTA yang lain dan institusi pendidikan tinggi seperti UiTM apa semua, sumber manusia serta susunan struktur organisasi dan style pengurusan yang diwujudkan
dalam proses inovasi termasuk struktur pengurusan inovasi, kegiatan komunikasi, perhubungan awam, periklanan dan pemasaran. Jadi boleh kita banyak dapat maklumat-maklumat dan juga info berguna tadi daripada 4 panel yang berbincang tadi berkaitan dengan diversity dan flexibility dalam inovasi. Dia sebenarnya perkara ini dia tidak boleh lari daripada satu istilah yang digunakan sekarang ini, iaitu revolusi industri 4.0 ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah the fourth industrial revolution. Ini ialah dia berkait sebenarnya. Okey, dia berkait di mana revolusi industri 4.0 ini ialah yang terbaru yang dipraktikkan oleh dunia sekarang lah.